Video ini mengenai tajuk metrik. Cikgu akan bahagikan kepada dua video untuk menerangkan tajuk ini. Bahagian tajuk metrik bahagian yang kedua. Dalam bahagian yang kedua, kita akan belajar metrik identiti, metrik songsang. Rumus bagi metrik songsang juga akan kita belajar. Seterusnya, kita akan belajar penyelesaian persamaan linear serentak. Sekarang kita mula dengan penerapan dua metrik. Penerapan dua metrik, kedua-dua metrik hanya boleh ditarat jika bilangan lajur metrik pertama adalah sama dengan bilangan baris metrik yang kedua. Di sini cikgu akan memperkenalkan gunakan kaedah UBCFIL. U wakilkan utara. Seperti sini utara. Utara ini nanti kita akan tukarkan dia jadi barat. Barat. Jadi nombor yang paling utara adalah 4. Apabila ditulis, nombor yang paling utara akan jadi nombor yang paling barat. Jadi 4, 1. Bagi metrik yang pertama pula, kita akan saling. Seterusnya, kita tengok. Selesaikan sifil 4, jadi 2 kali 4. Selesaikan sifil 1 kali dengan 1. Jadi hasil taratnya, kita tambah. Jadi jawapannya 11. Soalan ini, garis utara ada 2, maka ada 2 barat juga. Kita dapati kedua-dua barat ini adalah berasingan. Metrik yang pertama, kita saling. Jadi kita ada 2 barat, maka metrik yang pertama perlu saling, semua unsurnya perlu saling 2 kali. Selesaikan sifilnya. Sifil 1, sifil 3. Kedua-dua ini didapati dia adalah barat terdiri daripada garisan barat yang berasingan. Jangan kita letak tambah dekat sini. Kita hanya selesaikan, tuliskan semua hasil taratnya, iaitu 5, 2, 15 dan 6. Okey, kita teruskan kepada soalan yang berikutnya. Ada berapa utara? Kita perhatikan ke sini. 2 utara. Kalau ada 2 utara, juga ada 2 barat. Unsurnya 2, 4. Garisan barat yang kedua 6, 5. Metrik yang pertama kita saling ke dalam kedua-dua barat ini. 1, 3, 1, 3. Apa yang perlu lakukan kepada semua unsur bagi metrik yang pertama? Kita selesaikan sifilnya. Sifil 2, sifil 4, sifil 6, sifil 5. Bolehkah kedua-dua hasil tarat ini tambah? Kita semak. Ya, dia datang dari garisan barat yang sama. Jadi kita tambah. Ini boleh tambah. Manakala dekat sini tidak boleh kita tambah, sebab ini adalah terdiri daripada kedua-dua barat yang berbeza. Sini kita tidak boleh letak tambah. Kita selesaikan. Jadi hasilnya 14, 21. Kita teruskan kepada ambil satu contoh lagi supaya kita lebih faham. Utara bagi sifil yang kedua hanya 1 saja. Jadi barat juga hanya 1. Jadi unsurnya 4, 6. Kita susun. Metrik yang pertama kita susun di bawah garisan baratnya. Jadi ada 2, 1, 5, negatif 3. Selesaikan sifilnya. Sifil 4, sifil 6. Ya, bolehkah kita letak tambah dekat sini? Boleh. Tambah. Maka jawapan unsurnya terdiri daripada 2 unsur, 38 dan negatif 14. Kita tengok satu contoh lagi. Metrik pertama, metrik kedua. Metrik kedua kita cari utaranya. Garisan utara ada 2. Garisan barat juga ada 2. 2, sifar. 4, negatif 3. Metrik yang pertama, kita akan susun di bawahnya. Ada 2 garisan barat, kita perlu tulis berulang-ulang 2 kali. Selesaikan sifilnya. Sifil 2, sifil sifar, sifil 4, sifil negatif 3. Sekarang kita semak, kita nak letakkan tanda tambah. Ya, tanda tambah kita boleh letak dekat sini.
Kawasan sini tidak perlu letak. Ini adalah sepadan dia. Sini letak tambah. Kita selesaikan. Dan nilai 2, 6, negatif 11, tak 6. Memahami dan menggunakan konsep metrik identiti. 2 dengan 2 dan 3 dengan 3. Kita tengok nota dia. Semua metrik identiti ialah metrik segi 4 sama. Cuba tengok, adakah dia metrik identiti, metrik dia segi 4 sama? Panjang dengan sisi dia semua sama. Jadi metrik identiti peringkat 2 dengan 2 adalah seperti ini. Kita tengok penjuru utamanya. Penjuru utamanya adalah bernilai 1. Jangan nombor lain. Hanya nilai 1. Mesti nilai 1. Jadi unsur-unsur yang lain semua sifar. Macam mana kita nak tuliskan metrik identiti yang berperingkat 3 dengan 3? Sama juga, penjuru utamanya 1. Nilai-nilai yang lain semua sifar. Apabila satu metrik A ditarak dengan metrik identiti, maka kita boleh katakan metrik identiti ditarak dekat belakang, ditarak dengan depan. Jawapan dia tetap balik semula kepada metrik yang sama, iaitu metrik A. Sekarang kita teruskan. Diberi P sama dengan metrik ini diberi metrik P. Apabila metrik P kali dengan metrik identiti, kita nak putihkan hasil taraknya akan balik semula kepada metrik P. Kita lakukan hasil taraknya. Ada 2 metrik. Metrik yang kedua akan jadikan sang utara. Seterusnya garisan barat. Ada 2 garisan barat. Metrik yang pertama kita susun di bawah kedua-dua garisan barat. Selesaikan sifilnya. Kita semak tanda tambah. Mana tempat kita boleh letak tanda tambah? Dalam garisan barat yang sama, kita boleh tambah. Ditambah secara melintang. Hasilnya, kita semak. Dia balik semula kepada metrik P. Macam mana pula dengan identiti? Metrik identiti tarak dengan metrik P. Adakah dia juga balik ke metrik P? Metrik yang kedua, cari garisan utara. 2 garisan utara. Hasilnya 2 garisan barat. Metrik yang pertama, salin di bawahnya. Sifilnya, letakkan tanda tambah. Mari kita selesaikan. Hasilnya 3, 7, 5, negatif 2. Hasil taraknya P juga. Maka kita boleh katakan hasil tarak metrik dengan identiti, walaupun tarak dekat belakang ke, tarak dekat depan ke, jawapannya masih balik semula ke metrik yang sama, iaitu metrik P. Kita dapati operasi ini ada metrik identiti. Kita boleh jadikan hasil taraknya memulangkan hasil metrik yang pertama. Jadi kita hanya selesaikan hasil tolak kedua-dua metrik ini. Soalan B juga ada metrik identiti. Jadi kita boleh ringkaskan dengan hanya selesaikan 2 metrik ini sahaja. Sekarang kita akan teruskan dengan penyelesaian masalah bagi persamaan linear serentak dengan kaedah metrik. Apakah nota yang akan kita gunakan? Kita akan gunakan jika AB, hasil tarak metrik AB sama dengan metrik identiti, dan metrik BA sama dengan identiti juga. Maka tak kira kita metrik A tarak B ke ataupun B tarak A ke, semua mendatangkan hasil metrik identiti, maka kita boleh katakan metrik B adalah metrik songsang bagi A. Misalnya satu contoh ini, hasil tarak metrik A dan B mendatangkan hasil identiti. Maka kita boleh katakan metrik A adalah sama dengan 2, 1, 5, 3. Metrik songsang bagi A adalah B. Sama juga dengan yang dekat
B. Dekat B, diberi matrik B adalah ini. Jadi matrik songsangnya adalah A. Matrik songsang bagi suatu matrik A, kita akan tuliskan dalam bentuk A kuasa negatif 1, matrik songsang. Penentunya bagi matrik A adalah AD tolak BC. Jadi misalnya A adalah sama dengan ABCD. Jadi penentunya adalah AB tolak BC. Matrik songsangnya kita ada satu formula khas. Jadi pastikan penentunya bukan sama dengan sifar. Jadi penentu matrik A tidak mempunyai matrik songsang jika dan hanya jika penentunya adalah bersamaan dengan sifar. Biasanya jika ada satu cara untuk kita ingat matrik songsang. Masih ingat dengan lagu Hari Jadi? Ya, kita tukarkan lirik lagu Hari Jadi. Kita ambil lirik dia untuk hafal rumus bagi matrik songsang, iaitu 1 per AD tolak BC. AD tukar tempat, BC tukar tanda. Jadi sekarang kita tengok. Kita ambil contoh. Katakan matrik A adalah 5, 2, 7, 3. Jadi songsangnya 1 per AD. AD dekat sini adalah 5, 3. Tolak BC, jadi 7, 2. AD tukar tempat, jadi 5 dan 3 tukar tempat. BC tukar tanda, jadi 7 dan 2 kita tukar tanda dari positif ke negatif. Sekarang kita selesaikan 1 per 1, 2, negatif 3, negatif 7, dan 5. Sekarang kita teruskan ke B. Diberi matrik B dengan unsur A, B, C, D. Kita tentukan matrik songsang B. Matrik songsang 1 per AD. AD adalah 3 dan 7. Tolak BC. Jadi tolak dengan negatif 4, tarak dengan negatif 5. AD tukar tempat. Jadi tukar tempat. BC tukar tanda. Kita tukarkan tanda dia dari negatif ke positif. Selesaikan penentu. Penentunya 1. Jadi 7, 5, 4, 3. Kita masih saling. Maka matrik songsang B sudah kita selesaikan. Sekarang kita akan tentukan nilai K jika matrik berikut tidak mempunyai matrik songsang. Kita balik semula ke nota tadi. Jikalau dia tak ada matrik songsang, artinya penentunya adalah bersamaan dengan sifar. Misalnya soalan A ini. Macam mana kita nak tentukan penentu? Jadi penentunya kita gunakan AD tolak BC sama dengan sifar. Jadi soalan A, AD, hasil tarak AD ialah 2K. Tolak BC ialah 6 kali dengan 3 bersamaan dengan 18. Jadi K, selesaikan persamaan linear ini, kita akan dapati K jawapannya 9. Satu contoh lagi. Labelkan mana tempat A, B, C, D. Selesaikan AD tolak BC sama dengan sifar. Jadi persamaan ini sekarang adalah negatif 54 tambah dengan 8K sama dengan sifar. Selesaikan. Jadi K sama dengan 54 per bahagi dengan 8, iaitu 6.75. Setelah kita sudah belajar matrik identity, matrik songsang, barulah kita boleh teruskan dengan carikan persamaan linear serentak. Selesaikan persamaan linear serentak. Kita ada terdiri daripada 2 langkah. Langkah yang pertama, kita perlu pastikan kedua-dua persamaan linear serentak ini adalah dalam bentuk ini. Pastikan S susun dalam satu baris, satu lajur yang sama, Y satu lajur yang sama. Jadi nombor di belakang tanda sama dengan. Setelah sudah susun dalam bentuk ini, kita boleh tuliskan dia dalam bentuk matrik.
Dalam bentuk matrik, kita boleh tukarkan dia dengan masukkan songsang. Songsang bagi matrik yang pertama. Kita selesaikan. Mari kita tengok contoh. Diberi persamaan linear serentak seperti yang berikut. Adakah dia sudah susun? Dia sudah tersusun kan? Kita masukkan dia. Masukkan semua ini dalam akuarium. Dalam tanda kurungan. Jadi X dan Y kita hanya tulis. Kita tuliskan X dulu diikuti dengan Y. Jadi 4, 10. Andaikan matrik yang pertama ini adalah matrik A. Jadi kita gantikan A, matrik yang ada pemboleh ubah X dan Y bersamaan dengan matrik 4 sifar. Tarak dengan songsang A di depan matrik A. Jadi tekan sebelah kanan juga perlu tarak di depan matrik 4, 10. Jangan tarak dekat belakang pula. Kita ikut sini. Jadi setelah ditarak, songsang tarak dengan matrik. Jadi identity. Jadi sekarang kita tidak perlu tulis lagi matrik A dekat sini sebab hasil tarak dengan songsangnya akan jadi matrik identity. Sekarang kita tuliskan songsangnya 1 per AD. AD ialah negatif 6. Tolak BC. BC ialah 20. Kali dengan AD tukar tempat. Tukar tempat. BC tukar tanda. Negatif 4, negatif 5. Kali dengan 4, 10. 1 sama dengan negatif 26. Kita selesaikan hasil tarak kedua-dua matrik ini. Hasil tarak kedua matrik ini, kita ambil matrik yang belakang. Ada satu parak saja, satu utara saja, maka satu parak saja. Jadi nilainya 4 dan 10. Masukkan matrik yang pertama, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan 2. Kita selesaikan sifilnya. Letakkan tanda tambah, tambahkan kurungan. Kita tulis semula dengan selesaikan unsur-unsur dalam matrik hanya tinggal negatif 42, satu unsur lagi sifar. Jadi kita tarak masuk negatif 1/26, tarak masuk jawapannya 2 dan sifar. Sekarang bolehlah kita katakan matrik sama ini X sama dengan 2, Y sama dengan sifar. Kita ambil satu contoh lagi. Apakah masalah yang kita hadapi bagi soalan ini? Kita dapati pemboleh ubahnya tersusun betul, tapi dia bukan tersusun ikut bentuk yang pemboleh ubah di depan tanda sama dengan lepas tu nombor di belakang. Jadi kita perlu susun semula. Kita pindahkan 6Y ke depan jadi negatif 6Y. Belakang sini tinggal sifar. 2Y pindah ke depan jadi negatif 2Y. Belakang tinggal 5. Barulah kita boleh susun ke dalam bentuk matrik. Dalam bentuk matrik, jadi SY akan bersamaan dengan songsang. Songsang bagi matrik yang pertama ini iaitu 1 per AD negatif 2. Tolak BC negatif 18. AD tukar tempat. Jadi 1 akan tukar ke bawah. Jadi negatif 2 ke atas. Jadi negatif 2, 1. BC tukar tanda. Negatif jadi positif. Positif jadi negatif. Jadi sifar 5. Sekarang 1 per penentunya jadi 16. Kita perlu selesaikan hasil darab ini. 1 utara jadi 1 barat juga. Sifar 5. Susunkan matrik depannya. Di bawahnya negatif 2, negatif 3, 6, 1. Sifil tanda tambah kurungan. Akhir sekali mari kita selesaikan 1 per 16 darab dengan matrik 30 dan 5. Hasil darabnya
Kita akan dapati jawabannya ialah 15 per 8 dan 5 per 16. Jadi, X sama dengan 15 per 8, Y sama dengan 5 per 16. Soalan C. Sudah bolehkah kita tuliskan dia dalam bentuk metrik? Tidak boleh lagi. X walaupun dia sudah tersusun, tapi Y tidak tersusun. Kita perlu susunkan dia. Ya, X tolak 3Y. Positif 9 ini pindah ke belakang jadi negatif 9. 11X tolak 2Y. Positif 6 pindah jadi negatif 6. Sekarang sudah boleh ubah dia tersusun. Kita boleh tukarkan dia dalam bentuk metrik. Teruskan dengan metrik SY adalah sama dengan songsang bagi metrik yang pertama ini, yaitu 1 per AD tolak BC. AD tukar tempat, BC tukar tanda. Selesaikan gunakan UBC fill. Ada satu utara, juga ada satu barat. Nombornya adalah ada negatif 9 dan negatif 6. Susunkan metrik pertama di bawahnya. Sifilnya, kurungan, tanda tambah. Ya, sekarang 1 per 31 akan tarak dengan sifar dan 93. Jadi hasil taraknya sifar 3. Jadi kita boleh katakan jawapan SY sudah kita kira. Jawapan X adalah sama dengan sifar dan jawapan Y sama dengan 3.